السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama bertemu kembali. Allah panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, diberi kekuatan, diberi keazaman dan mudahkan untuk kita sesama hadir ke rumah Allah ini, dapat sesama mengisi setiap masa yang kekosongan ini. Setiap detik yang berlalu biarlah ia menjadi pahala, biarlah ianya mengisi sebagai bekalan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di masa akan datang. Kita tak tahu bila akan dipanggil, kita tak tahu bila akan cabut nyawa, tak tahu bila akan mati. Jadi untuk itu Allah sebut watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekalan, buatlah bekalan, dan sebaik bekalan ialah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita teruskan kuliah kita malam ni. Untuk itu kita buka dulu dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan kita sambung kuliah kita, kitab Fathul Mu'in. Fadil Ustaz Tuan Guru Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Barbari. Jadi kita sambung kitab surat 37, penggunaan waktu solat. Kalau kitab Melayu lah. Dan kalau kitab Jawi kita ni masih solat 2 rakaat. Kitab okey. Tak jemput tak apa. Ya. Yang 5. Yang apa? Baris yang apa? Ketahuilah, dia kalaulah seorang itu mulai masuk menunaikan sembahyang yang lain, yang sembahyang Jumaat, walhal ada tinggal lagi masa yang luluskan sembahyang dalamnya, dah harus tanpa taib. Kita buka sikit lah. Kalau yang Jawi surat 55 ya, surat 55 perenggan bawah. Ya, kalaulah. Okey, yang ruminya kita buatlah penggunaan waktu solat. Tak pakai baca rumi, kita akan tambah-tambah dengan Jawi, insya-Allah. Sebab ramai Jawi kan, ramai Rumi. Baik, penggunaan waktu solat. Apabila seorang itu masih mendapatkan waktu solat untuk 1 rakaat saja, maka solatnya dianggap adaan, tunai. Kalau tidak mendapatnya, maka solat itu qadaan, tak pakai ganti. Maknanya kalau kita solat, kan contohnya kita solat zuhur, kan, solat zuhur, tapi dah nak masuk waktu asar dah, kan, masuk waktu asar baru nak solat. Jadi kalau dapat 1 rakaat, maka dapatlah kita solat zuhur itu, kan. 1 rakaat, apabila seorang itu masih mendapat 1 rakaat sahaja, maka solat dia dianggap adaan. Kalau tidak, maka qadaklah dia. Sebab itu kita dapatkan 1 rakaat paling kurang untuk mendapatkan waktu itulah. Tapi tuan-tuan, solat, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadabaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa dirikan solat, maka dia dirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadabaddin. Siapa tak solat, maka dia meruntuhkan, menghancurkan agama. Kan? Nabi sebut lagi apa?
afdalu amal as-solah di awali waqtiha. Sebaik-baik amalan ialah kita solat pada waktunya. Jadi sayanglah Allah Ta'ala bagi banyak ruangan solat. Masa dalam kitab fiqahnya wajib muasa'. Maknanya kalau zuhur masuk daripada pukul 1.25 sampai pukul 4.40 kan. Jadi maknanya masa tu luas. Takkanlah itu pun tak dan nak solat zuhur. Allahu Akbar. Jadi maknanya terlalu kita abai, kita cuailah dengan solat. Jadi kita cuba usahakan. Tuan-tuan, insya-Allah kita kalau ahli masjid ni, insya-Allah kita akan jaga solat. Sebaik-baik solat tu ialah kita solat bersama takbiratul ihram imam. Itu paling bagus. Kan? Tu grade A. Grade A lagi bagus, A lagi kita dengar azan dah berada di masjid. Kan? Jadi ini janganlah sampai macam ni ya. Janganlah solat satu rakaat. Tapi zuhur asar okey. Ni subuh. Subuh gajah. Subuh jembalang jin tanah. Subuh habis berapa? 7.11. 7.11. 7.11. Kita solat subuh 7.10. 1 minit je. 1 minit je. Kan? 1 minit. Jadi 1 minit lepaslah satu rakaat. Dapatlah solat subuh kita adaan tunai. Kan? Tapi itulah lepas wajib lah lepas wajib je. Jadi kita dah suruh subuh ni buatlah solat qabliyah kan. Rak'atani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat subuh ni lebih baik dunia dan segala isi-isinya. Kan? Kita pula solat pukul 7.10. Kan? Habis. Dah hujung-hujung je. Jadi tapi fiqh lulus. Dalam bab fiqh lulus kan, maknanya dapat solat subuh tu kan. Cuma dari segi tasawufnya, dari segi akidahnya jatuh, drop, habis. Kan? Tak nilai solat kita. Lepas wajib aja. Jadi insya-Allah kita cuba baikilah jadikan kualiti solat kita. Baik. Melakukan sepotong solatnya di luar waktu dikenakan dosa. Sekalipun masih ada satu rakaat yang dilakukan pada waktunya. Betul lah solat dapat sah adaan tapi berdosa. Berdosa sebab apa? Dia melalaikan, mencuaikan, main-main dengan solat. Ikut-ikut dia je. Ikut dan aja. Kan? Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kita lah naudzubillah ataupun anak kita ataupun cucu kita kan sembahyang maghrib. Kan? Sembahyang maghrib tapi dah masuk waktu isyak. Ataupun sembahyang subuh dah habis waktu. Kan? Meninggal dalam tak solat. Nauzubillah min zalik. Jadi dia membekalkan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kalau telah mulai mengerjakan solat selain solat Jumaat pada waktu yang masih muat untuk solat, maka dia diperolehi tanpa makruh untuk memanjangkan solat dengan bacaan ayat ataupun zikir sehinggalah melewati waktunya. Bahkan sekalipun tidak sempat meletakkan satu rakaat dalam solat pada waktunya, pendapat yang muktamad dipegangi. Kalaulah kita telah mulai menjaga solat selain Jumaat pada waktu yang masih muat untuk solat, maka ia dibolehkan tanpa makruh untuk memanjangkan solat dengan bacaan ayat dan zikir sehinggalah waktunya. Maksudnya apa tuan-tuan? Solat zuhur daripada pukul 1.25, zuhurnya habis sampai pukul 4.30, 40. Maknanya dia solat seorang 2 jam, solatnya 2 jam setengah. Maknanya boleh, dibolehkan. Tapi janganlah sampai terkeluar. Solat zuhur daripada awal waktu dia solat sampai habis waktu, sampai masuk zuhur kan, ataupun solat maghrib kan, solat maghrib 7.30 sampai 7.45 baru habis solat maghrib.
Allahu Akbar. Apa ke bacaan ni kan? Ya 2 jam, sejam. Sejam ni kalau ikut orang yang bacaan secara tadwir, boleh baca 5 juzuk boleh baca 1 juzuk, 1 juzuk paling kurang. Kita apa? Kita ngaji tadarus kan? Lepas puasa kan? Kita baca tadarus sejam. Sejam 1 juzuk. Maknanya kalau orang yang solat maghrib 7.30, habisnya 8.30, 8.40, baru habis solat maghrib kan, maka dibolehkan, dibenarkan kan. Tapi seorang-seorang jangan jadi imam pula, jadi fitnah jadinya kan. Nabi suruh kalau berimam kena ambil ringankan. Sebab kamu ada orang syekh, ada hadis sebut ada orang tua, ada orang sakit, orang susah kan, jangan panjang-panjangkan dalam solat. Tapi kalau seorang-seorang, maknanya boleh dipanjangkan bacaan sehingga lewat waktu kan. Jadi ketika itu kita kena dibenarkan lah, kita sampai panjang sampai terlajak masuk waktu isyak contohnya. Jadi ayat ni ceritanya apa? Kita solat seorang, bacaan 1 juzuk ataupun 1 juzuk setengah, boleh kita baca maghrib, daripada masuk waktu maghrib 7.30 sampai masuk isyak pun dibolehkan, dibenarkan. Pendapat yang muktamad, untuk dimurajaah kan, boleh lah. Ada lagi. Kalaulah seorang itu mulai masuk menunaikan sembahyang yang lain daripada solat Jumaat, walhal ada tinggal baki lagi masa yang diluluskan sembahyang dalamnya, harus tanpa makruh baginya memanjangkan bacaan atau zikir sehinggalah menjadi atau keluar sembahyang itu daripada waktu, walaupun tidak berlaku 1 rakaat daripada sembahyang itu dalam waktunya. Ini pendapat yang muktamad, yang boleh dibenarkan baca panjang. Tapi syaratnya bukan imam. Imam makruh baca panjang, sebab belakangnya ada budak, ada orang tua, ada yang uzur kan. Jadi kita sekadar aja, sekadar kemampuan kita. Baik. Kalau mulai itu, kalau mulainya itu pada waktu yang sudah tidak cukup untuk solat, atau solat itu solat Jumaat, maka tidak boleh memanjangkannya. Tiada kesunatan agar hanya melakukan rukun-rukun sahaja untuk maksud meletakkan rakaat-rakaat solat pada waktunya. Jadi solat Jumaat tak boleh di luar waktu asar, tak boleh. Waktu Jumaat hanyalah waktu zuhur kan. Maknanya tak boleh kita waktu Jumaat, solat Jumaat sampai santak, sampai sampuk, sampai tersandar, sampai sentuh waktu asar. Ya tak boleh. Jadi sebab waktu Jumaat hanya waktu Jumaat saja, waktu zuhur saja. Tak boleh, maka tidak dipanjangkan. Dia ada kesunatan, tak boleh. Okey, itu hukum waktu solat lain. Baik, solat isyak pula. Solat ni special sikit. Solat isyak. Baca 2 kali Okey. Solat isyak disunatkan supaya segera mengerjakan solat isyak sekalipun pada waktu awal, sekalipun pada awal waktunya, berdasarkan hadis afdalul amal as-salatu li awwali waqtiha. Afdalul amali as-salatu li awwali waqtiha. Afdal amal, dan i'rabnya ialah mubtada mudhaf, amali mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur bi kasrah. Tu sebab tu afdalu al-a'mali, as-salatu khabar dia. Khabar, ada mubtada ada khabar. Jadi sebaik-baik amalan ialah solat pada waktunya. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Perbuatan yang paling utama ialah solat pada waktunya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi anjurkan kita, Nabi bagi tahu kita segera solat. Hayya 'alas solah, kita kejar masjid. Hayya 'alal falah, itu cepat-cepat segera untuk ke masjid pada waktu. Tuan-tuan, kita ni mudah-mudahan lah kan, kita kadang-kadang kita jaga waktu ni
sesekali kita tersibuk, sesekali kita terlepeh waktu solat berjamaah, apa rasa? Rasa apa agak? Tak senang hati je. Betul tak? Tak senang hati, gundah gulana. Kan? Tak buat kerja apa pun tak syok je. Tak bestnya lah hai. Ada hutang lagi. Hutang apa? Solat. Panjang lagi waktu. Kan? Itu nafsu dia cakap. Kan? Syaitan dia cakap itu lah. Kan? Apa Ustaz, lambat lagi, tak habis lagi waktu kan. Macam kita bekerja kan. Kita bekerja. Dan kadang-kadang tak ada apa pun, dah habis dia kan. Tak solat pun Zuhur kan, berjamaah. Kadang-kadang lambat lagi. Ada waktu lagi pukul 2 boleh buat, pukul 3 boleh buat, pukul 4 boleh buat lagi Zuhur kan. Itu godaan. Nafsu ajak. Sedangkan Nabi kata afdal a'mal as-salatu li waqtiha, di awal li waqtiha. Sebaik amalan ialah solat pada waktunya. Solat menunda solat dan sunat menunda solat dan awal waktunya apabila belum sampai. Kerana yakin akan didirikan jamaah solat di tengah-tengah waktunya, sekalipun menunda seperti itu nampak kurang sopan. Sunat tunda solat-solat ya waktunya, apabila sampai waktu. Kan kita sampai masjid, kan, sampai masjid. Sampai masjid dah ni, dah masuk waktu maghrib. Masjid tu tak ada orang. Saya cerita kau pergi berbelah botol sana. Adalah sekali dulu dah lama kita lama. Kan saya berulang daripada Teping ke Sungai Besar, Selangor, kampung kan. Sehingga tu masjid, sehingga solat maghrib ni. Nak solat maghrib, tak ada azan. Dah masuk azan, tak ada orang azan. Masjid. Allahu Akbar, sedih. Datanglah orang, naik motor, topi helmet. Kan? Topi helmet, pakai topi. Banyak orang jauh, orang luar. Kan? Tak. Datang orang kampung. Akhirnya kami solatlah 2 orang. 2 orang kamat je lah kan. Tak ada 2 orang kamat. Maknanya kalau sampai masjid itu, pada waktu tak ada orang lagi, kita boleh tunggu Ustaz. Kan, tunggu Ustaz. Sebab apa? Kita nak ambil kelebihan solat berjamaah. Kan? Maknanya kita dibolehkan, kan, boleh tunda sikit solat itu, lebih-lebih solat fardu. Untuk apa? Untuk kita rebut juga solat berjamaah. Kan? Kita tetap kena muhasabah balik lah. Kadang-kadang kita dalam musafir, kita di solat di RR kan. Kita tengok, wallahualam lah, kita tak ada kesedaran kot tu. Kita solat bersepah je, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kadang-kadang satu kereta tu sama satu kereta, satu bas solat sorang berjamaah. Kan? Dalam solat musafir kan, memanglah tak boleh orang yang qasar berimamkan yang tamam. Tak boleh. Kan? Tetapi contoh di mana RR yang tak ada kampung langsung, confirm bahawa tu memang jamak. Kan? Apa salahnya kita imam, dapat jamak, dapat qasar, dapat jamaah. Kan? Sayang. Itu yang selalu kita tengok di RR. Orang tak nak pun jadi imam. Jadi saya sekali tu jadi imam, masya-Allah, ramai pun nak ikut. Kira bila kita jadi imam, ramai je baris, 3-4 baris belakang. Kalau tak ke depan, patut masing-masing lah seketul. Ramai tapi seketul seorang semua. Kan? Macam solat maghrib, boleh tak kosongkan? Boleh ringkaskan solat maghrib? Tak boleh. Solat maghrib semua 3-2 kan. Maghrib 3, isyak 2. Kan? Tapi wallahualam, mungkin tak tahu kan. Mungkin dia anggap bahawa orang yang tamam, orang yang qasar tak boleh diimam dengan tamam. Kan? Itu dipegangnya. Sebenarnya boleh kalau ikut yang sama. Maknanya orang maghrib, kita solat maghrib. Kan, lepas maghrib 3 rakaat. Lepas tu dia habis, kita solatlah isyak 2 rakaat. Kan? Boleh ke tu?
kan? Jadi kita ambil peluang dapat solat berjamaah, dapat jamak kosor lagi, kan? Tapi kalau dah tahu kita grup satu bas, kan, satu geng, satu kumpulan, satu jamaah, satu package, solatlah beramai-ramai, kan, berjamaah, kan? Sayang, sebab kita mempermudahkan solat jamaah itu, kan? Kita dah ada kelebihan jamak kosor, tapi ambil lagi peluang untuk berjamaah, kan? Itu yang penting sebutkan dalam kitab ni lah, kan? Dan kerana mengira akan dirikan jamaah bila tidak nampak kurang sopan di mata umum, tidak sunat menunda yang hanya meragukan ada jamaah, baik tampak sopan atau kurang sopan. Maknanya kalau kita tunggu-tunggu, tak ada pun jamaah ni, tak ada pendatang ni, tak ada pun, daripada tunggu-tunggu lama-lama, baik kita solat seorang-seorang. Afdal kita solat pada awal waktunya, kan? Sama tuan-tuan di rumah, kan, di rumah kita tak sempat di kerja, saya kat rumah, kan, beritahulah rumah, beritahulah anak-anak, main sama-sama, tunggu saat, kan, berjamaah di rumah, kan. Memanglah saat di masjid, tapi dah tak ada masalah, ada gangguan di rumah, jangan tinggal berjamaah. Ajak rumah, ajak anak-anak sekalian berjamaah, kan. Kita ambil, maknanya tidak sunat menunda hanya meragukan ada jamaah, baik tampak sopan ataupun kurang sopan. Maknanya kalau kita sengaja tangguh-tangguh solat ni kurang sopan, kurang sopan, jadi tidak bagus. Kita sebab afdal solat ialah pada awal waktunya. Berjamaah solat yang hanya dengan beberapa orang di awal waktu lebih utama daripada banyak orang jika di luar waktu. Di awal waktu kita solat berjamaah hanya 3 orang je imam, 3 orang je makmum, kan? Tapi di awal waktu berbanding kalau kita solat zuhur pukul 3 petang, kan? Solat zuhur awal tu 1/2 imam dan 3 orang je makmum. Lebih afdal kalau solat zuhur pukul 3 dengan 400 orang makmum. Jadi maknanya afdal berjamaah, dan afdal lagi kita pada solat pada waktunya. Itu dalam kitab Ustaz Fathul Bari ni, Fathul Mu'in, Fathul Bari pula, Fathul Mu'in. Jadi itulah kelebihan kita solat awal waktu. Solat berjamaah, solat yang hanya dengan beberapa orang di awal waktu lebih utama daripada banyak orang jika di luar waktu. Waktu lagi lah, dia waktu lewat lah maksudnya. Orang yang sedang ihram wajib mengakhirkan solat isyak lantaran khawatir ibadah hajinya tidak sah sebab tertinggal wukuf di Arafah kalau ia melakukan solat dahulu dengan sempurna syarat rukunnya. Sebab mengqadha ibadah haji adalah sulit. Jadi dia sekarang ni daripada Arafah contoh, kan, lepas maghrib, kan, dia tak jamak, dia nak solat di Muzdalifah nanti, kan. Jadi maknanya ketika itu ihram ini baik dia akhirkan solat isyak tadi di Muzdalifah nanti ke, kan, ataupun di Mina ke kalau sempat lah, okay? Jadi maknanya kalau di Arafah tak sempat, baik kita buat di Muzdalifah. Takut nak patah balik lagi susah, sukar. Jadi kita ambil yang mudah, jangan susahkan. Yasiru wala tu'asiru wabasyaru wala tunafiru. Mudahkan, jangan susahkan. Gambarkan berita gembira, jangan kamu gambarkan berita sedih, kan. Itulah beribadah. Bukan ambil mudah, tapi jangan susahkan yang dah mudah, kan. Sebab mengqadha ibadah haji adalah sulit. Solat di sini diakhirkan sebab musyaqqah relatif lebih ringan daripada ibadah haji. Dalam hal ini tidak diperbolehkan solat secara solat khauf, solat takut, dalam keadaan takut. Tuan-tuan, saya cerita dulu dalam keadaan kita di Mina, kan. Tuan-tuan pergi Mina, pergi haji, kan. Di situ ada rusuh
ada keringanan untuk kita solat jamak sahaja, jamak saja. 3 hari di Mina tu kan, 3 hari di Mina tu boleh solat jamak sepanjang hari. Subuh tak boleh lah. Zuhur asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Masuk isyak, masuk maghrib, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Boleh dijamakkan sepanjang masa. Kenapa? Musyaqqah, baris panjang kan. Tak tahu lah sekarang ni macam mana sekarang dengan aku tu. Kalau dulu bukan zaman dululah, 3-4 tahun sebelum ni lah. Satu tandas paling minimum berbaris 5 lapis. Laki-laki 8 lapis, 10 lapis. Perempuan 20 orang tunggu satu tandas. Itu memang musyaqqah, memang berat sikit kan. Laki-laki tak apa kan, ambil botol, masuk kepala, selesai. Kecemasan. Mana-mana pun tembak je. Perempuan tak boleh lah. Perempuan kena cek tempat strategi. Allahu Akbar. Jadi memang susah, mencabar, memang ujian dalam ibadah. Jadi lelaki-lelaki biasa itulah paling kurang 5-6 orang nunggu kan, satu tandas, satu bilik air. Siapa yang nak cepat, subuh pukul 4 bangun pukul 2. Subuh pukul 6, pukul 4 kena baris siap. 2 jam nunggu untuk solat subuh. Jadi itu musyaqqah ataupun berat, ataupun kesukaran yang berlaku. Jadi ketika itu boleh kita jamak sepanjang masa. Sebab dulu saya pergi memang ada antara dua pegangan. Mungkin geng-geng pondok kot, wallahu a'lam, dia pegang. Sebab apa? Dia kata dekat Mina ni mana dah jauh kan, daripada Mekah ke Arafah 20 km, dari Arafah ke Mina 7 km, daripada Mina ke Mekah 7 km je. 7 km mana ada betul jarak musafir kan, tak boleh jamak qasar ni. Itu dipegang kan. Jamak qasar apa? 90 km kan. Sedangkan Arafah Mina nak pergi ke Masjidil Haram 7 km je kan. Jadi dipegang tu. Sedangkan ada qaul membolehkan kita jamak dan qasar. Jamak saja, bukan qasar. Tak maaf, jamak saja. Jadi ini pandangan yang garang, pandangan yang syadid, pandangan yang strict kan. Sedangkan banyak kelonggaran untuk kita mudahkan kita boleh jamak supaya 3 hari di Mina. Jamak maksudnya zuhur asar sekali buat 4-4, masuk maghrib 3-4, 3 maghrib 4 isyak, boleh jamak saja, bukan dikosarkan. Jadi itulah, kadang-kadang bila bincang, ustaz ambil dari mana, kitab mana? Tu ayat dia. Kan, ustaz ambil kitab mana tu? Allahu Akbar. Saya ambil daripada kitab pembimbing ibadah haji. Keputusan muzakarah haji pihak kebahasaan, itu saya pegang. Itu je ayat dia. Kalau dia ikut depa kitab, dia kata sebentar tak boleh lah kan. Jadi kita bila satu musyaqqah ni ada masalah ni, kita rujuk yang pakar. Tabung haji lah. Depa pun ada ajpih dia kan. Ada ajpih ni guru pakar rujuk di tabung haji. Dia buat tentukan dah, boleh jamak kan, boleh qasar. Macam kita wukuf. Tawaf wada' kan, tawaf wada'. Kita pegang wajib, mesti buat kan. Tapi ada kalanya, ada satu masa tak perlu tawaf wada' ni kan. Baidam. Satu lagi, perempuan yang haid dan nifas, yang haid dah kan. Kalau ikut semua ibadah haji boleh buat kecuali tawaf. Bagi orang yang perempuan haid tak boleh tawaf. Tetapi ada qaul dalam mazhab Hanafi membenarkan perempuan yang haid untuk tawaf juga. Jadi kalaulah tak ada jalan penyelesaian, dia orang dah nak balik, sedangkan haji tak selesai lagi, tiket dah dapat kan,
Kalau tak pergi ni, tak buat tawaf ni, tak dapat haji, tak cukup rukun haji dia, maka ketika itu boleh talfiq mazahib, tukar pada mazhab Hanafi, membolehkan dia tawaf dalam keadaan haid. Tapi itu kena tanya dulu pakar rujuk dia, boleh tak boleh. Tapi ada qaul dalam muzakarah pada haji pun dibenarkan. Jadi maknanya tuan-tuan, fiqh ni dia murunah, ya, fleksibel dalam ikut perkembangan dari masa ke semasa, tak ada statik, ya. Ada namanya sabat, tetap solat tetap wajib, mesti buat, kan. Tapi murunah, fleksibel dalam pelaksanaan. Inilah boleh solat di awal waktu, boleh solat di akhir waktu, ikut kemampuan ataupun masalah yang berlaku. Tapi kita ambil yang di awal waktu lah, ya. Baik. Wajib mengakhirkan solat pula bagi orang yang mengetahui jenis sejenis orang yang tenggelam, tawanan, yang kalau dia menolongnya menyebabkan kehabisan waktu solat, kan. Jadi kita nak solat awal tu tak boleh. Orang tu dah nak tenggelam, haram, selesaikan dulu, kan. Tawanan, dalam tawanan kena selesaikan dulu tawanan tersebut, kan. Sebab itu kaedah kawan fiqhiyah kata apa? Darul mafasid muqaddam ajal bil masalih. Kita kena buang dulu kemaslahatan sebelum kita buat yang kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kita nak solat, apa yang mafasidnya, apa yang merosakkan? Kita nak buang air, kan. Dah azan dah kamat dah, perut mulai, perut tak tahan, kokok kan, perut itu ni. Kita ambil kaedah fiqh darul mafasid, maknanya kita buang rosak dulu. Kerosakan solat ni apa? Ni perut meragam, selesaikan dulu, didahulukan berbanding kita solat dalam keadaan kita tidak khusyuk, berbanding kita dalam solat dalam keadaan gangguan. Itu kaedah fiqh. Kalau bertembung solat berjamaah di awal waktu, dalam masa yang sama kita ada masalah perut mengulas, nak buang air besar, kena dahulukan air besar dulu, kena buang dulu mafasid, kena buang dulu masalah, ya, baru boleh kita solat dengan yang terbaik. Itu kaedah fiqh kita. Jadi maknanya walaupun ada hadis ni, Nabi kata sebaik amal solat pada waktunya, betul. Tapi kita itu, saya perut tak boleh, tak tahan, ada masalah, makan apa, makan bubuk Ashura sedap tapi dah basi. Allahu Akbar. Hari-hari datang ke rumah bubuk Ashura, kecil besar. Semalam dapat, dah sedap ini, lembek dah. Jangan makan, walaupun bubuk Ashura sedap, kan. Jadi kita kena jaga-jaga. Jadi perut meragam, baik kita selesaikan perut dulu, baru kita boleh tunaikan solat, baik. Seterusnya, yang seterusnya, tidur dikala waktu solat telah tiba. Tidur hukumnya makruh bila dikerjakan pada waktu solat telah tiba, sedang belum mengerjakan solat. Masuk dah zuhur, dah masuk azan, tidur. Dah masuk azan baru tidur, hukumnya makruh. Kalau mengira telah bangun kembali sebelum waktu tinggal sedikit, atas dasar kebiasaannya ada orang lain yang membangunkannya. Tidur hukumnya makruh bila dikerjakan pada waktu solat telah tiba sedangkan belum mengerjakan solat, kalau mengira telah bangun kembali sebelum waktu tinggal sedikit, atau atas dasar kebiasaannya ada orang lain yang membangunkannya. Jadi betul lah, kita dah masuk azan zuhur dah, kan, dah masuk azan zuhur, tapi kita tidur dulu, hukumnya makruh, kan. Yang afdalnya tidur sebelum zuhur, namanya apa? Qailulah, kan. Qailulah ialah tidur sekejap. Tidur sekejap sebelum zuhur, setengah jam. Bila? Waktu matahari tengah tegak di kepala.
Itu setengah jam tu. Jadi tuan-tuan, itu digambarkan matahari ditanduk syaitan, kan? Jadi kita tidur, kita rehat sekejap, setengah jam ke 20 minit ke untuk kita solat. Lepas tu bangun baru solat zuhur, kan? Jadi orang yang dah masuk azan zuhur, dia tidur walaupun dia tahu lepas ni ada orang kejut dia tahu lepas ni ada orang akan bangkit, akan bangun juga untuk solat zuhur, tetapi hukumnya makruh. Kita mentakhirkan solat, untuk kita tidur rehat. Kalau tidak ada perkiraan seperti itu, tidurnya dihukumkan haram. Haram tidur, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab takut sengaja kita tinggalkan solat zuhur, contoh zuhur. Yang tadi makruh tadi, kalau kita tahu ada yang kejutkan, kan? Ataupun kita biasa akan terkejut bangun juga, kan? Lepas tu kita akan bangun juga solat zuhur, kan? Ada orang kejutkan. Kalau kita dah tahu kita takkan bangun, dah masuk azan zuhur, 1:30 dah masuk azan, kita tidur pula, maka hukumnya haram. Tidur tu haram, masya-Allah. Tidurnya dihukumkan haram. Dimasukkan sini dengan tidur yang bukan mudah dimulai sebelum waktu solat tiba dan berakhir setelah waktu habis solat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena jagalah. Bila waktu solat, jangan kita abaikan untuk solat di masjid ataupun surau. Okey. Beberapa waktu makruh untuk solat. Ini makruh. Makruh tahrim, melakukan solat yang tidak punya sebab, seperti hanya solat sunat mutlak. Contoh solat tasbih, kan? Ini makruh tahrim. Makruh tahrim lah tuan-tuan, dalam mazhab Hanifah dia sebut kirohah. Kirohah tahrim. Yang pertama disebut kirohah tanzih. Tanzih ni ialah makruh yang kita buat tak ada apa-apa, tinggalkan tak pahala. Itu makruh tanzih nama dia, tinggalkan. Yang kedua, kirohah tahrim atau makruh tahrim. Ini maksudnya apa? Makruh ni hampir kepada haram. Sebab itulah mazhab Syafi'i kata waktu haram. Dan adakah sebut dalam mazhab lain kata makruh yang cenderung kepada haram. Ni waktu dia. Untuk apa? Nama sunat mutlak. Solat-solat yang tidak punya sebab, seperti solat tasbih, kan, solat hajat, kan, tu. Dan juga melakukan solat yang punya sebab di belakangnya, misalnya 2 rakaat solat istikharah, 2 rakaat sebelum ihram, kan, setelah mengerjakan solat subuh. Ni waktu-waktu yang dimakruhkan ataupun kirohah tahrim. Apa dia? Dan juga melakukan solat yang punya sebab di belakangnya, misalnya 2 rakaat solat istikharah. Solat istikharah 2 rakaat sebelum ihram, setelah mengerjakan solat subuh hingga matahari terbit, hingga galah tombak, setelah asar hingga tenggelam, dan waktu istiwa selain waktu hari Jumaat. Jadi itu ada 4. Ada 5 waktu diharamkan solat. Yang pertama, lepas solat subuh, 1. Yang kedua, ketika matahari naik sehinggalah tombak, sehinggalah segalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, istiwa, ketika matahari tegak di atas kepala. Dia tuan-tuan dikira sekadar 28 minit ataupun setengah jam sebelum waktu zuhur. Itu istiwa, matahari tegak di atas kepala. Itu pun waktu kirohah tahrim. Makruh tapi hampir pada haram, kan? Yang ketiga, istiwa, waktu tengah hari tegak-tegak, matahari di tegak atas kepala. Yang keempat, setelah solat asar. Waktu solat asar, lepas solat asar dah tak adalah solat-solat sunat mutlak, sunat lain-lain yang tidak ada sebab. Dan yang kelimanya, ketika matahari tenggelam. Itu 5 waktu. Sampailah masuk waktu maghrib. Ulang balik, waktu-waktu yang makruh
hampir kepada haram ataupun waktu haram. Bila? Pertama, lepas subuh, solat-solat sunat subuh tak ada. Yang kedua, matahari tenggelam, matahari naik. Lepas subuh matahari naik, sampailah segalah, kan, baru kita solat Isra' dan solat duha. Yang kedua. Yang ketiga, matahari tegak atas kepala, istiwa, kecuali Jumaat. Jumaat lain. Jumaat tak ada waktu yang diharamkan ataupun dimakruh. Ini boleh kita solat pada waktu biasa. Yang keempat, lepas solat asar. Dan yang kelima, masa matahari tenggelam sampai ke malam. Itu waktu yang diharamkan ataupun makruh kepada hampir pada haram. Tetapi ada tempat yang tidak ada waktu-waktu haram seperti ini. Di mana? Di mana? Di Mekah, Haramain. Tak ada waktu-waktu ni. Semua boleh. Tak ada waktu yang diharamkan. Itu kelebihan tanah haram. Jadi itu kelebihan sana. Di Mekah dan di Madinah tak ada waktu haram ni. Waktu haram ataupun makruh yang hampir kepada haram. Kirah tahrim nama dia. Jadi itu kelebihan. Tidak termasuk di sini solat yang mempunyai sebab di depan, misalnya 2 rakaat sudah wudu kan. Ini boleh. 2 rakaat sudah wudu, sunat tawaf, tahiyatul masjid, gerhana, jenazah, ghaib, penggulungan solat dengan jemaah sekalipun menjadi imamnya, itu tak apa, dibolehkan. Maknanya solat-solat yang punya sebab di hadapannya, ada sebab. Kenapa solat wudu? Sebab aku baru wudu. Kan? Kenapa solat tawaf? Sebab baru tawaf. Kenapa tahiyat masjid? Masuk masjid, ada sebab. Jadi itu dibenarkan, dibolehkan, bukan diharamkan. Qada solat fardu atau sunat dengan tidak ada maksud menunda sampai dilakukan pada waktu makruh atau melanggengkan atau melanggengkan untuk melakukannya di waktu yang makruh. Salah bacaan kot. Kalau disengaja ditunda solat yang tidak berwaktu pada waktu makruh tersebut dengan maksud biarkan makruh, maka hal ini dihukumkan haram, baik yang punya sebab ataupun tidak, di samping solat tidak sah. Jika lakukan itu solat qada, maka wajib mengqadanya lagi spontan pada waktu itu juga, sebab perbuatan ini seperti menentang agama. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak solat hajat. Nak solat hajat boleh je lepas zuhur. Tapi kenapa solat hajat lepas asar? Itu hukumnya haram. Kan? Solat apa lagi? Solat biasa. Solat tasbih. Kan? Solat tasbih boleh je lepas zuhur. Kenapa buat lepas subuh? Tak boleh. Nanti lepas duha boleh. Lepas duha solat tasbih. Kan? Hukumnya jadi haram. Dan tengok, di samping solatnya tidak sah. Solat tu boleh buat pada waktu lain, tapi kenapa buat pada waktu haram juga? Kan? Itu menyebabkan dia menjadi jadi hukumnya haram. Maka hal ini hukumnya haram, baik yang punya sebab atau tidak, di samping solatnya tidak sah. Wallahu alam bisawab wa ilaihi buraju wal ma'ab. InsyaAllah kita balik akan datang. Itulah kita punya ibadat, kita takkan habis. Ada je kuliah-kuliah, ada je masalah, ada je kita perlu kita dalami dalam ibadah kita insya-Allah. 20. Baik. Terus ini soal jumpa di bahasa 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقنا في الدين وعن تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.